السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam ini. Wabihi nasta'in. Kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang suka dan sentiasa mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuknya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hablana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakan kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama, kemudian Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa benci-dengki terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam surah Al-Alaq. Kita telah baca surah ini sama-sama dan kita dah bicara sampai ayat yang kelima. Hari ini kita sambung ayat yang ke-6. Kalla innal insana la yatgha. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia itu
la yatgha, benar-benar melampaui batas. An ra'ahu, kalau kita baca ar-ra'ahu, tapi kalau an bahawa, ra'ahu dia merasa, ra'ahu dia tengok diri dia sendiri itu istaghna, dia rasa istaghna, rasa cukup, rasa istighna, tidak berhajat ke orang lain. Sombong. Kita tak berhajat kepada lain, kita panggil istaghna. Ar-ra'ahu, bahawa dia tengok diri dia ni cukup, tak berhajat, tak perlu kepada. Istaghna ni mana tak semayang, tak puasa pun dah memadai. Dia ada duit, ada anak, ada maknanya makna la yatra tu, la yatra, innal insana la yatra, melampaui batas. Apa maksud la yatra, melampaui batas, ialah dia melihat diri dia ni cukup. Dia tak ingat ke inna ila rabbika ruj'a, kesudahan terakhir. Inna, sungguh-sungguh, ila rabbika, hanya kepada Tuhan engkau, ar-ruj'a, tempat terakhir kita pulang. Ruj'a fu'la ni macam kubra, husna, mana tempat. Kalau kubra yang paling besar, husna yang paling baik, ruj'a yang paling akhir pulang. Mana tempat pulang yang terakhir. Kita pulang hari ni balik rumah pergi jabat, tapi last sekali kita mati dan kita pulang kepada tempat terakhir, dia panggil ar-ruj'a. Nah, ini hakikat kita, tak boleh tahu, tak boleh tahu. Sebab kalau kita lihat diri kita kita rasa cukup, sebenarnya kita kena muhasabah. Ayat 8 tu bahawa kepada Tuhan engkau lah ar-ruj'a, tempat kesudahannya. Ara'aita alladhi yanha, ara'aita, tidakkah engkau melihat, alladhi yanha, seorang yang menghalang, yanha ni menghalang, abdan, seorang hamba, idza shalla, bila dia sembahyang. Ini rujuk kepada Abu Lahab, Abu Jahal, yang menghalang Nabi sembahyang. Ara'aita, tidakkah engkau melihat, in kana tu nabilah, alal huda, atas petunjuk, au amara, ataupun dia menyuruh, bittaqwa, untuk bertakwa. Ara'aita, tidakkah engkau melihat, in kadzdzaba wa tawalla, bahawa dia telah mendustai, wa tawalla, dan berpaling. Alam ya'lam, tidakkah dia tahu, dia yang kadzdzaba wa tawalla tu, bi anna Allah yara, bahawa Allah itu, bahawa sesungguhnya Allah itu melihat. Kalla la in lam yantahi, tidak, sekali-kali tidak, sungguh-sungguh jikalau dia tidak berhenti, lam yantahi, tidak berhenti, lanasfa'am, kami akan pukulkan dia bin nasyah, dengan pukulan yang kuat, tarikan yang kuat, nasiyatin kadibah,
Ukur nasiyah ni dahi ataupun kepala. Nasiyah kadhibah, satu kepala yang pembohong, khati'ah yang melakukan khati'ah, kesalahan. Falyad'u, maka ketika itu biarlah dia memanggil nadiah sesiapa yang memanggil. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil az-zabaniyah. Zabaniyah ni malaikat zabaniyah. Kala, tidak, sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan engkau ikut dia. La tuti'hu, jangan engkau patuh kepada dia. Wasjud, sebaliknya sujudlah kepada Allah. Teruskan sujud pada Allah, jangan ikut pembohong itu. Wasjud, dan sujudlah kepada Allah. Waqtarib, dan dekatilah Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Kalau kita tak sujud tepat ni, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Baik, daripada ayat 6 ada beberapa perkara yang Allah bawa kepada kita. Yang pertama, daripada ayat 1 hingga 5 berkaitan dengan membaca, dan Allah telah mengajar, Allah yang akram yang telah mengajar manusia dengan qalam, mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Ini, ayat ni menunjukkan kepentingan kepada Nabi dan umat Nabi, kepentingan membaca dan menulis apa yang tidak diketahui. Banyak perbincangan ahli tafsir mengenai qalam, alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Qalam ni disebut di dalam tafsir, dia kata ada 3 jenis qalam. Qalam Allah yang menulis segala-galanya, itu satu qalam. Qalam ni pen lah, pen yang kita menulis qalam kan. Ada qalam yang dimiliki oleh Allah, Allah akan tulis apa jua yang dia nak tulis. Satu lagi, qalam yang ditulis, yang digunakan oleh malaikat. Qalam yang digunakan oleh malaikat untuk menulis amalan-amalan setiap hamba. Dan yang ketiga, qalam biasa yang kita guna, yang manusia tulis. Itu disebut dalam tafsir. Jadi satu, maknanya di sini wa rabbukal iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Kemuliaan Rabb, kemuliaan Allah yang telah mengajar melalui pena dan mengajar manusia. Ayat kelima, 'allamal insan, dia jugalah yang mengajar manusia apa jua yang manusia tidak mengetahui. Mana dua di sini, peranan membaca dan menulis yang boleh membawa kepada manusia itu berilmu. Ayat ini sebenarnya ayat yang mula-mula turun surah ni kan. Setengah ulama mengatakan 5 ayat pertama tu yang turun mula-mulanya.
ayat lain itu tak, dan setengah pandangan mengatakan keseluruhan surah ini. Apapun kita tengok dari sudut isi dulu, maknanya ayat 1 hingga 5, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini tentang cipta. Apa ni, dia tak nak cerita tentang ciptaan, tapi dia nak cerita tentang Iqra'. Satu, baca, makna penting membaca. Dan yang kedua, membaca itu mesti kerana Tuhan, kerana Allah. Itu membaca yang, sebab apa kita baca bismi rabbika, dengan sebut nama Tuhan engkau? Sebab dialah Tuhan yang mencipta segala-galanya, alladzi khalaqa, dan dia secara khususnya khalaqal insana min 'alaq. Dia telah mencipta manusia yang terbaik daripada segumpal darah. Kata ulama, al-insan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Adam, dia kata, daripada tanah. Alaq ini ialah Nabi. Ada ulama mengatakan khalaqal insan ini ialah keturunan Nabi Adam. Maknanya, biasa kalau kita tengok dalam istilah bahasa, alif lam itu menunjukkan manusia yang mulia, yang Allah memuliakan dengan sebab dia orang lain mulia, iaitu Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam, dicipta daripada segumpal darah. Mana Nabi ini keturunan Nabi Adam juga. Ada ulama membaca gini, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra'. Dia berhenti situ. Dia berhenti situ. Sebab apa? Sebab wa rabbukal akram, ayat lain yang sempurna. Kenapa diulang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq? Iqra'. Ulang balik. Nak ceritanya pentingnya kita ini membaca. Dan orang yang banyak membaca dengan nama Allah, dia baca tu kerana Allah, baca Quran bismi rabbika, baca apa pun bismi rabbika, dia niat kerana Allah, mencari redha Allah. Wa rabbukal akram, pada ketika itu Tuhan engkau yang akram, yang paling mulia, akan memberi kemuliaan kepada kamu. Kata ulama, orang yang baca kerana Allah, dia akan diajar oleh Allah. Ini menarik yang nak baca dalam tafsir. Orang yang membaca apapun dan bersungguh-sungguh membaca kerana Allah, Allah akan tambahkan lagi ilmu khususi daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita itulah, lebih bantulah yang nak simpulkan daripada tafsir-tafsir. Kemudian ayat ini, kala, itu satu warning kan, satu warning. Kalau dalam terjemah ni pun dia sebut, dia kata ayat 6, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Mana tahu sekali-kali tidak ni maknanya orang yang berilmu, orang yang membaca, orang yang dimuliakan Allah, kan, sepatutnya dia tidak melampaui batas. Tetapi hakikat yang berlaku banyak ialah innal insana la yatgha. Manusia ni bila dah berilmu, dah pandai, sombong pula, melampaui batas. Jangan, kala, tak boleh gitu. Lagi banyak ilmu, lagi tunduk kan, lagi tunduk, lagi rasa kita ini hamba. Tapi jangan sekali-kali, kala, tidak sekali-kali. Yang berlakunya manusia ini melampaui batas. Apa makna melampaui batas? Maknanya ar-ra'ahustawna. Dia melihat, dia terjemah di sini, kalau tuan-tuan tengok, apabila melihat dirinya serba cukup, istawna, serba cukup. Ini melampau ni, tak berhajat. Macam mana nak rawat
Penyakit ni, kalau kita rasa serba cukup, kita bukan hidup sini, kita hidup sampai dalam kubur. Kalau cukup sini dalam kubur, rasa-rasa selamat dah. Macam mana kita nak didik diri kita? Caranya ialah ayat yang ke-8 tu. Sungguh-sungguh hanya kepada Tuhanmu tempat kamu kembali terakhir. Kena ingat hak ni supaya kita rasa tak cukup lagi aku, walaupun kaya, walaupun segala-gala ada, walaupun sihat. Ingat, habis dunia ni ada lagi dunia lain. Dunia barzakh, alam lain, alam kubur. Masa tu kita berhajat kepada Allah. Maka apapun yang kita miliki di dunia ini, ingat, inna ila rabbika ar-ruj'a. Tengok tuan-tuan, nampak tak dia punya didikan Allah kepada orang yang berilmu? Kalla, tidak sekali-kali. Ramai manusia melampaui batas. Satu, maknanya ada ilmu melampaui batas, ataupun melampaui batas ni tak cuba khususkan waktu dia untuk membaca, untuk memahami Al-Quran dan menghayati Quran. Melampaui batas juga. Sebab apa tak belajar? Melampaui batas begini. Ada yang berilmu, tak beramal, melampaui batas. Ada yang hidup, tidak membaca, tidak mencari ilmu, melampaui batas. Dua-dua ni sebabnya ar-ra'ahu istaghna, dia merasakan segalanya cukup. Tak perlu pun baca Quran pun boleh hidup. Dia main rasa cukup gitu. Hak ni bila dia ada ilmu, dia bangga pula. Dia bangga dengan ilmu. Dua jenis manusia yang mungkin berlaku kepada manusia. Dan dua ini dilihat, innal insana la yatgha. Apa tak? Dua ni kita kaitkan dengan bacaan Fatihah. Fatihah itu aja apa? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Siapa yang Allah murka? Orang yang la yatgha, melampaui batas. Sebab apa dia melampaui batas di sini? Ahli kitab, dia tahu, dia berilmu, tapi sombong, rasa cukup, rasa dia terbaik. Sama. Yang kedua yang kita kata gitu, sebab walau zalim, dan tidak juga orang yang zalim. Apa makna zalim? Orang jahil. Orang jahil yang hanya mengikut-ngikut orang siapa yang dia rasa suka. Jahil, kita tak nak juga. Di sini orang jahil juga dia mungkin layak terak. Sebab apa? Sebab dia lihat dia cukup, tak perlu pun kepada kebaikan-kebaikan, segala-gala cukup. Mana dua? Ar-ra'ahu istaghna. Nah, tapi untuk mendidik supaya kita tak rasa diri kita ini cukup, kita kena ingat ayat yang ke-8, iaitu inna, sungguh-sungguh, ila rabbika ar-ruj'a. Dalam ayat 8 ini, poin yang kita kena fokus ialah ar-ruj'a. Ar-ruj'a. Ayat asalnya begini, innar ruj'a ila rabbik. Asal gitu. Dia punya mubtada ar-ruj'a. Subjeknya ar-ruj'a. Tapi dimulakan dengan ila untuk menunjukkan kepada kita tak ada dah tempat lain lepas pada kita mati ni kecuali kepada Allah, tempat terakhir kita pula. Maka tak payahlah rasa istaghna, rasa segala-galanya ada. Maka pada ketika itu kita rasa rendah diri. Kalau kita orang alim, kita tak sombong. Kalau kita orang yang tidak berilmu, jahil, kita mencari ilmu. Itulah pendidikan daripada berapa ayat? Ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ini pendidikan. Apa tak? Ada tiga perkara, tiga ayat ini. Tadi Allah dedahkan nilai manusia, ayat 6, 7, 8
Allah beri satu jalan dan nilai hidup kepada orang yang terasa diri dia itu cukup. Situ. Kemudian dalam ayat 9 ada berapa tu? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini tunjuk kepada orang sombong. Satu sifat orang sombong. Siapa? Perangai ni perangai Abu Jahal. Saat Nabi duduk semaya dalam masjid di awal Islam, dia pergi nak nak dia panggil, nak binasakan Nabi ataupun nak pukul Nabi. Di sini dia sebut ara'aita, ayat yang kalau nak tafsir lah, anda tengok tafsir ni. Ara'aita alladhi yanha, ayat 9. Dia kata, apa pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan solat? Ara'aita ni, kalau kita terjemah ada terjemah tadi, apakah engkau melihat? Apakah? Kalau kita tengok secara zahir, ara'aita, ada 3 kalimah. Apakah? Ra'ai, engkau telah, ra'aita, kita ambil ta. Engkau telah melihat. Berapa kali dia sebut di sini? Ayat 9, ara'aita. Ayat 11, ara'aita. Ayat ada satu lagi. Ayat 12 kan? 13, ara'aita. 3 kali ara'aita. Kalau kita belajar bahasa, ara'aita ni soalan. Apakah tu? Ta, engkau. Jadi, apakah engkau telah melihat alladhi yanha, seorang yang menghalang. Halang apa? Abdan, seorang hamba. Abdan tu siapa? Nabi. Masa tu, kalau peristiwa tu. Nabi buat apa? Idza shalla, apabila dia sembahyang. Tapi dalam terjemahan, dia terjemah ara'aita dengan terjemahan apa pendapatmu tentang. Ara'aita dengan makna akhbirni, dengan makna akhbirni, beritahu aku apa pandanganmu, gitulah. Jadi dua-dua tu pun boleh, dua-dua pun boleh. Seorang hamba yang salat, dia sebut dalam tafsir dia kata yang melarang adalah Abu Jahal. Yang melarang adalah Abu Jahal dan yang dilarang ialah Rasulullah. Tetapi usaha ini tidak berjaya kerana Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkannya. Setelah Rasulullah SAW selesai salat, disampaikannya berita itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau Abu Jahal berbuat demikian, nescaya dia akan dibinasakan oleh malaikat. Ni macam kita kata, ara'aita, tidakkah engkau melihat? Boleh kita terjemah kita? Boleh juga. Tidakkah engkau melihat secara langsung ataupun ceritakan kepadaku, akhbirni, seorang yang menghalang. Siapa yang menghalang di sini? Abu Jahal, kan? Siapa yang dia halang? Rasulullah. Rasulullah buat apa? Abdan tu Rasulullah. Abdan tu. Ara'aita alladhi yanha, makna seorang yang menghalang Abu Jahal. Abdan Rasulullah. Apa Rasulullah buat? Idza shalla. Sepatutnya Abu Jahal ni tidak halang Nabi. Sebab apa? Ara'aita in kana 'alal huda. Tidakkah yang Nabi duk semayang itu, kalaulah dia itu seorang yang berada dalam petunjuk, mungkin kita nak halang, nak marah, jangan. Tengok dulu Nabi itu buat apa. Akhbirni, ataupun ara'aita, mana ceritakan daku
ataupun apa pendapatmu, ataupun apakah engkau melihat. Senang bagi saya, apakah engkau melihat dengan makna apakah pandangan engkau lah. In kana, jika kana Rasulullah alal huda, dia berada di atas petunjuk. Rasulullah juga ayat 12, ataupun amara, dia itu seorang yang menyuruh bittaqwa, supaya orang jadi baik, jadi takwa. Okey, nak banding dua jenis manusia ni. Manusia Abu Jahal, dia tengok orang buat baik, dia halak. Nabi ni, dia buat kerja solat untuk apa? Kerana dia berada di huda, hidayah, dan dia menyuruh orang bertakwa. Dua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di dalam petunjuk, yang kedua dia suruh orang buat baik. Ini sifat kita. Kita berada di atas petunjuk, kita buat baik, kita suruh orang bertakwa kepada Allah SWT. Gitu. Jadi dua manusia sebagai contoh, Nabi seorang yang baik, Abu Jahal seorang yang apa? Yatgha. Kita kena rujuk ayat atas tu. Allah kata tadi kan, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampau. Di sini siapa yang melampau? Abu Jahal kan? Melampau. Sebab apa? Sebab yanha abdan idza shalah. Dialah yang menghalang Nabi sedang sembahyang. Orang yang selamat di sini siapa? Ara'aita in kana 'alal huda. Yang selamat dia duduk atas hidayah, ataupun dia menyuruh untuk takwa. Untuk takwa makna untuk kembali kepada hidayah. Ini yang selamat. Itu seolah-olah dia nak menerangkan contoh orang yang selamat dan orang yang tak selamat, orang yang melampau dan orang yang tidak melampau. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sebagai contoh. Ayat berikutnya, ayat 13, dia kata, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Ayat 13 ni dia rujuk kepada ayat 9 tu. Ara'aita maknanya apa pendapatmu, ataupun apakah engkau melihat, in kana, jika adalah apa, in tu jika, kadzaba, dia mendusta. Dia mana? Dia ayat 9 tu. Alladhi yanha abdan idza shalla. Apakah pandanganmu, ataupun apakah engkau melihat jika dia mendusta Nabi, wa tawalla, dan menentang Nabi. Maknanya ayat ini sifat orang melampau lah. Sifat orang melampau macam Abu Jahal. Alam ya'lam. Ini sepatutnya orang nak menentang, nak berdusta itu, tidakkah dia tahu bi annallaha yara, bahawa sesungguhnya Allah itu sentiasa melihat. Okey, habis sampai situ. Di sini dia kata, tidakkah dia, tu dia, tidakkah dia tahu, dia tu Abu Jahal lah, yang menghalang Nabi, yang kadzaba wa tawalla. Abu Jahal ni sifat dia yanha abdan idza shalla, satu, yang kedua kadzaba, yang ketiga wa tawalla. Dia ni alam ya'lam, tidakkah dia tahu bi annallah, tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ini dia nak supaya kita selari dengan amalan kita dengan niat. Kalau kita bertindak, biar hati tu jelas dulu, bahawa dia buat itu Allah tahu. Okey, habis itu. Jadi daripada ayat package ketiga ni,
Pakej pertama ayat 1 hingga 5, pakej kedua ayat 6 sampai 8, pakej ketiga ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini dialog tentang orang yang melampau dengan orang yang baik. Gitu. Orang yang melampau ni, bagaimana kesudahan dia? Dia tak sombong, dia rasa dia hebat. Allah sebut dalam ayat 15. Kalla. Ingat orang yang macam Abu Jahal ni, orang yang melampau ni, orang yang menghalang orang solat ni, orang yang mendustai Nabi dan agama ni, orang yang berpaling daripada agama ini, dia sepatut dia tahu bahawa Allah sedang perhati dia. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kala, ingat, kalau orang yang tadi lam yang tahi, lain lam, jika dia tidak berhenti daripada menyakiti Nabi, ayat 15 tu. Sekali-kali tidak, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, yakni menyakiti Nabi, nescaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ini balasan orang yang melampaui batas, iaitu kalau tidak berhenti daripada perbuatan dia, Allah kata lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an bin nasiyah. La tu maknanya benar-benar nasfa'an, kami akan tarik ubun-ubun dia, kepala lah, tarik kepala, ubun-ubun dia. Nasiyah, sebab apa Allah tarik ubun-ubun dia? Sebab nasiyatin kadhibah khati'ah, ubun-ubun yang jahat, ubun-ubun yang kadhibah, pembohong. Ini satu sindiran, kepala pembohong, dia kata gitu. Sebab dia menghalang Nabi semayang, sebab dia mendustai Nabi, sebab dia berpaling daripada ajaran Nabi, sebab dia sepatutnya tahu bahawa Allah itu sentiasa memperhatikannya. Lalu orang yang demikian tidak berakhir dengan kejahatan dia. Allah akan tarik ubun-ubun dia. Sebab apa dia tarik? Sebab nasiyatin, ubun-ubun yang kadhibah, pembohong, khati'ah, yang melakukan kesalahan. Okey, sebab dia sombong, dia ada penolong dia. Kata Allah, falyad'u nadiyah. Biarlah dia, panggillah. Ayat yang ke-17 tu, dia kata, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ni Allah sindirlah. Kalau rasa kuat, kalau rasa sombong, falyad'u, ni rujuk pada Abu Jahal lah. Falyad'u, maka biarlah dia memanggil siapa-siapa. Tapi Allah nak panggil siapa? Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil zabaniyah. Zabaniyah ni siapa? Malaikat lah. Malaikat zabaniyah. Di sini dia kata zabaniyah 18. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyeksa orang-orang yang berdosa. Zabaniyah ni kerja dia seksa orang yang jahat. You nak panggil siapa panggil ya? Kalau kamu ni tara ataupun melampau, Abu Jahal ni melampau, tapi kami akan panggil zabaniyah. Itu satu, orang kata balasan Allah lah. Baik, setakat tu berhenti situ. Yang akhir tu kita kemudiankan dulu. Sekarang ni tuan-tuan perhatikan pakej yang keempat ni, yang keempat tu. Yang ketiga lah, pakej yang ketiga. Dua tokoh di sini, tokoh yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh tokoh yang jahat iaitu Abu Jahal. Apa betul? Apa erti bila kita baca surah begini? Ertinya kita kena mengambil sikap bahawa kalau kita berperangai menghalang orang semayang,
berperangai membohongi Islam, Al-Quran, menghalang, berpaling daripada ajaran Islam. Dua benda kita kena faham di sini. Pertama ayat berapa tu? Ayat 14. Kita kena ingat alam ya'lam. Orang ni dia tahu dah Allah sedang melihat dia. Satu. Itu didikan kepada kita. Yang kedua ayat 15, 16, 17, 18. Orang yang melakukan perbohongan dan melampau batas ini secara automatik Allah akan balas dia dengan balasan yang berat, iaitu menarik ubur-ubur. Mana menarik ubur, mana menghukum lah, menghukum secara keras. Dan Allah kata kepada orang itu dengan kata-kata yang apa kita panggil, kata-kata yang buruk. Apa Allah kata kepada orang yang buat jahat tadi tu? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kita ni kalau orang kata engkau ini seorang yang nasihat ni ubur-ubur. Ubur-ubur ni kemuliaan kepala kan. Maknanya manusia yang tidak berguna, pembohong yang melakukan kesalahan. Itu kata-kata Allah kepada orang yang melampaui batas. Sifat melampaui batas dia ialah rasa diri dia cukup dan dia melakukan sesuatu yang menghalang seseorang yang melakukan kebaikan, dan dia mendustai agama, juga dia berpaling daripada taat kepada sifat dia. Itu balasannya begitu. Balasan dia ialah kalau dia tak berhenti, tak bertaubat, la nasfa'an bin nasiyah, dan Allah gelar dia. Allah macam kita kata, kita panggil apa? Bila orang jahat tu kita kata berat dia, gelaran yang berat. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ini kata berat, kata yang berat kepada orang yang jahat. Dan Allah cabar dia, falyad'u nadiyah. Panggillah siapa-siapa pun nak selamatkan diri kamu dan kawan-kawan kamu. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Habis itu. Nampak tak susunan ayat itu ilmu. Kemudian sifat manusia yang berilmu mungkin baik, mungkin buruk, dan manusia yang tidak berilmu akan bertindak yang tidak betul ataupun mencari yang betul. Dua sifat itu. Dan Allah bawa contoh orang yang baik Nabi, dan orang yang jahat Abu Jahal. Dan orang jahat ni kesudahannya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu macam cari ilmu. Sifatlah dengan sifat Nabi, dan jadilah orang yang membenar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dapat ilmu ataupun tidak mencari ilmu, kelak kamu menjadi orang yang sombong, dan orang yang sombong ini akan menghalang usaha kebaikan, dan akhirnya akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang buruk. Boleh? Kita ambil surah ni. Salah mengajar kita berdisiplin dalam kita berilmu. Akhirnya orang lain pula. Ayat terakhir. Kalla, ni kalla yang keberapa ni? Yang ketiga. Kalla innal insana la yatgha. Yang kedua, kalla la in lam yantahi. Yang ketiga, ya kalla la tuti'hu. Jangan kamu ikut orang tu. Wahai Muhammad, jangan ikut orang yang tadi tu. Orang yang alladhi yanha 'abdan idza shalla. Yang kedua, alladhi ara'aita alladhi in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam. Jangan ikut orang tu. Lepas tu nak buat apa? Dekatlah kepada Allah. Wasjud, sujudlah kepada Allah. Waqtarib, dan dekatilah Allah SWT. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatlah dirimu kepada Allah. Jadi ini ayat terakhir ni, muslim-muslimat sekalian,
Kalau kita dua benda yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita di Palestin, tak ikut Israel, tapi mereka rakaat dan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah beri kekuatan kepada mereka, walaupun mereka itu kecil, kan? Kita tengok apa peristiwa yang berlaku di Palestin. La tuti'hu. Orang kata semua ni bahaya ni. Israel ni bersama mereka, Amerika bersama mereka. Tapi mereka ini alladhi yanha 'abdan idza shalla. Dia orang-orang pergi ke Masjid Aqsa semayang, dia letak berdil atas kepala, dia menghalang orang semayang. Makcik-makcik tua-tua semayang di bawah bayangan senapan, kan? Sama juga cerita ni. Tapi sekarang ni Allah tarik hubung dia. Dia dah 50 tahun menyiksa umat Islam, tapi menyakiti Masjidil Haram tidak ada lagi kemaafan kepada mereka. Lalu Allah berikan kekuatan kepada Gaza, kepada mujahidin, sampai boleh melemahkan mereka. Mudah-mudahan Allah meruntuhkan dan menghancurkan mereka. Nasiyatin kadhibah khati'ah. Bangsa ini adalah bangsa yang kadhibah, pembohong, dan khati'ah, dan melakukan kesalahan besar. Panggillah dia, nak panggil mereka, nak panggil siapa? Sanadu'uz Zabaniyah. Kami akan panggil malaikat-malaikat Zabaniyah untuk hancurkan dia. Tengok nilai surah ni berlaku sekarang. Dan fala tuti', kalla la tuti'hu, jangan duk ikut dia. Walaupun dia dirasakan hebat, sebab Allah lebih hebat. Sebab dia seorang yang yanha 'abdan idza shalla. Nampak tak dia punya realiti surah ni? Jadi mujahidin tak ikut, tapi dalam masa sama wasjud waqtarib. Iqtarib ni sentiasa doa, sujud, solat dan doa. Kita di sini kita sujud dan doa. Kita tak boleh pergi perang, tapi kita kena baca qunut nazilah, berdoa, infak apa untuk mereka. Inilah wasjud waqtarib. Kan? Maknanya itulah hakikat hidup muslim-muslimat sekalian. Jadi cuba-cubalah balik mutaba'ah, ulang lagi pakej pertama 135, pakej kedua 1 6 7 8, pakej ketiga 9 sampai kita kata 9 18. Pakej keempat yang terakhir sekali, sikap kita terhadap orang-orang yang melampaui batas. Jangan ikut, tapi kena dekat dengan Allah. Tapi kalau kita lawan dia, kita jauh dengan Allah, kita tidak ada kekuatan. Kekuatan yang ada pada umat Islam, wasjud waqtarib. Barulah tuti'hu, boleh kita bersikap mungkin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dia memberi sedikit kefahaman mengenai surah Al-Alaq ini kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.